Baik, hari ini kami akan meneruskan WHI Kongsi ke lokasi terakhir untuk tahun 2024 dan untuk lokasi terakhir ini kami akan ke Johor. Yeay, kami ke Johor. Dan kalau tahun lepas kami telah bersama dengan anggota-anggota dan juga petugas Tentera Laut di Raja Malaysia. Tahun ini kami akan bersama dengan anggota-anggota Tentera Darat untuk berbuka puasa dan bersahur bersama dengan mereka. Ini pengalaman yang baru kan? Kita berbuka dan juga bersahur di perbatasan bersama dengan anggota Tentera Darat ni. Jadi kita akan ke lokasi Pos Tanjung Sepang dan apa kata anda terus ikut kami sepanjang destinasi ini. Mula beroperasi sejak Disember 2001, Pos Tanjung Sepang merupakan markas taktikal yang menempatkan anggota yang sedang menjalankan operasi. Sebelumnya, markas taktikal bagi Op Merpati 1 ditempatkan di Tanjung Siang. Namun kemudiannya dipindahkan ke Tanjung Sepang selepas ribut melanda. Op Merpati Sektor 1, 7 Brigade mempunyai seramai 190 anggota yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan rondaan serta menghalang dan menangkap kemasukan parti. Untuk kami di Tanjung Sepang yang sebahagian daripada Ops Merpati Sektor 1, 7 Brigade, jadi objektif utama adalah untuk mencegah dan juga menghalang kemasukan parti. Jadi di antara aktiviti-aktiviti operasi yang dilaksanakan adalah seperti rondaan, pos-pos pemerhatian dan juga kita akan mengadakan serkap ataupun serang untuk menangkap parti-parti yang dikesan di suatu-suatu tempat. Dan selain daripada itu, rutin biasa adalah rutin-rutin pentadbiran yang membantu operasi untuk membanteras kemasukan parti. Ini berpandukan kepada faktor geografi yang mana kita berdekatan dengan Indonesia. Jadi pendatang asing tanpa izin, kebanyakan yang rekod ditahan di sini adalah merupakan pendatang asing tanpa izin daripada Indonesia. Sejak bermulanya operasi inilah. Dan trend itu berubah-ubah mengikut keadaan semasa. Walaupun begitu, terdapat juga parti daripada negara lain yang mana keadaan-keadaan itu berlaku hanya keadaan-keadaan yang di satu-satu musim sahaja dan tidak terlibat pada musim-musim yang lain. Baik, setelah lebih kurang 5 jam perjalanan, kami telah pun sampai di Pos Tanjung Sepang dengan selamatnya untuk bersama-sama dengan para anggota Tentera Darat Malaysia. Untuk makluman penonton juga, dari pos ini kita akan bergerak ke kawasan pesisir pantai lebih kurang jaraknya 5 km untuk kita lihat sendiri bagaimana anggota ini menjalankan tugasan mereka. Tapi kami nak ajak anda penonton untuk melihat sendiri bagaimana anggota-anggota ini menyediakan persiapan untuk berbuka puasa dan berbuka puasa. Dan kami pun nak sama-sama berbuka puasa dengan mereka di lapangan. Jom ikut kami. Corporal, Sarjan, sekarang ni kita dah boleh mulakan aktiviti memasak kita ke? Dah boleh. Apa yang kita nak lakukan? Pertama hidupkan lilin, kemudian letak lilin di atas dapur medan. Ini namanya dapur medan. Itu dia dapur medan. Untuk makluman para penonton sekalian, sebenarnya setiap hari bagi anggota yang menjalankan tugasan rondaan ni, dalam jangka masa 30 minit ataupun 45 minit sebelum, mereka akan mencari lokasi yang bersesuaian lah untuk mereka duduk bersiap sedia untuk menyediakan hidangan untuk berbuka puasa bagi 8 orang. 8 orang. Betul. Dan pasti penonton tertanya-tanya apa agaknya juadah berbuka yang selalu disediakan
disediakan. Jangan terkejut tahu, juara berbuka disediakan selalunya menu yang lengkap. Kalau tengok dekat sebelah saya ni ada nasi yang dah pun dimasak. Kita ada ayam paprik, kita ada kari ikan dan juga ada pencuci mulut, pengat pisang pizza. Apa nama pack makanan ni? RTBK. 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 Apa yang menarik perhatian saya yang saya juga tengah pegang adalah bubur kacang hijau. sedap. Okey, jadi saya nak tanya pada Sarjan Amirul, macam mana nak masak ni? Perlu dimasak ke memang dah dimasak? Okey, untuk RTBK ni, kita perlu letak di atas mistin dia. Mistin panas air. Okey. Kita boleh terus letak di atas mistin. Mungkin Corporal dan juga Sarjan boleh kongsikanlah kebiasaannya kalau memasak ni ataupun menyediakan juara berbuka puasa ni, anda semua ambil masa berapa lama? Paling lama lah nak memanaskan air, makanan dan sebagainya. Dalam keadaan kita ronda, tak boleh sebenarnya masa yang lama untuk inilah berehat. Ini kalau dapur Medan, boleh kita sentuh kat belakang ni pula tak? Kita ada salad. Ini taktikal. Ini Ini sudut taktikal. Tapi di belakang ni dari segi pula survivor. Ini adalah survivor. Okey. Ini apa untuk salaikan sekiranya kita dapat ada lauk, ikan ke ataupun ayam, kita boleh buat salai di atas ni lah. Yelah, kat dalam hutan ni mana ada peti ais kan. Jadi kita nak pastikan makanan tu masih lagi elok, tahan lama, caranya dengan salai. Tapi penonton sebenarnya kalau bercakap tentang pengalaman kan, kadang-kadang ketika waktu berbuka puasa, ramai dalam kalangan anda penonton yang mungkin sedang menikmati hidangan bersama dengan sisi keluarga, menikmati hidangan dengan selesa dan sebagainya. Tapi wira-wira kita ini berkorban masa, jiwa dan tenaga mereka berbakti untuk menjaga perbatasan negara dengan mereka berbuka dalam keadaan yang paling sederhana sekali. Mungkin nak tanya jugalah kepada Corporal Hakim sendiri. Dalam keadaan kita berbuka puasa, ramai orang dalam keadaan selesa dan sebagainya kan. Setiap kali Tuan turun ke kawasan operasi, pernah tak Tuan terfikir ataupun terlintas seronoknya kau dapat berbuka puasa bersama dengan keluarga, ataupun bila masuk ke kawasan operasi segalanya dah diletakkan ke tepi? Betul yang sekarang ini bila kami anggota bila masuk dalam kawasan operasi, bab keluarga ni kami akan letak di tepi dulu. Kami utamakan keselamatan negara, pentingkan lagi tugas kami yang diutamakan. Sedia apa agaknya antara menu yang dirindui mungkin kalau kat rumah? Mungkin rindu masakan ayam masak rendang. Saya nak bertanya kepada Sarjan Amirul pula. Sarjan Amirul, saya pasti mempunyai pelbagai kenangan manis lah bertugas sepanjang bulan puasa ini kan. Antara kenangan yang boleh dikongsikan bersama dengan mereka sedang menonton. Kenangan bersama dengan saya punya anak buah semasa melaksanakan rondaan di dalam operasi. Kenangan tu memang banyak lah. Salah satunya macam ni, berbuka bersama dengan mereka, family di kampung kan. Kita ni lah yang nak bergembira pun, yang ada pun kan. Ini bukan pengalaman yang orang selalu dapat tau. Mahal ni. Mahal pengalaman ni. Kalau mereka ini, kalau kita dah dengarkan sendiri, mereka tidak meletakkan perasaan ataupun keluarga mereka nombor satu, tetapi bila mereka masuk ke kawasan operasi, tanggungjawab pada negara itu menjadi antara perkara pertama yang harus mereka fikirkan. Walaupun masing-masing merindui keluarga mereka, mereka juga terus menguatkan minda mereka, mengawal emosi mereka untuk meneruskan tugasan yang diberikan dengan penuh dedikasi, tidak kiralah masa, waktu dan juga tempat yang mereka ditugaskan ini. Ini semua kerana tugas dan juga tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada mereka, yang mana mereka dedikasikan kepada negara tercinta. Jadi inilah peranan kita juga untuk menghargai pengorbanan dan juga jasa baik ahli keselamatan negara kita yang bertugas tanpa mengira masa, waktu dan juga tenaga. Kalau sekarang tengok nyamuk pun banyak kan, tapi mereka tak kisah tu semua. Tapi kita dah pun habis di sini melihat bagaimana mereka bertugas dan juga berbuka di lapangan. Selepas ini kami nak bawa anda penonton untuk sama-sama menelusuri pula bagaimana anggota-anggota yang lain bersahur pula di pos. Jom.
Usai berbuka dan menunaikan solat maghrib, anggota yang bertugas di setiap seksyen akan meneruskan tugasan sehingga tamat tempoh rundaan. Okey, kita nak masak menu terakhir kita hari ini, iaitu sayur kobis goreng mama. Jadi sekarang ni kita bersama dengan Sarjan Adam dan juga Corporal Arif dekat sini, yang mana mereka nak tunjukkan cara-cara demonstrasi masak. Okey, gurau je. Okey, kita bersama dengan Sarjan Adam, yang mana Sarjan Adam merupakan ketua lah yang mengetuai rumah masak ni kan. Okey, berapa ramai anggota yang membantu tuan setiap hari untuk menyediakan juadah ni? Anggota yang membantu dia sama 5 orang. Sama 6 orang. Okey, baik. Dan Tuan Adam, sebenarnya nak tanya juga, dalam sehari berapa kali sesi memasak di rumah masak ni? Untuk masak, kita ada sahur. Lepas tu sarapan pagi untuk 6 Muslim. Dan makan tengah hari 6 Muslim. Lepas tu berbuka. Berbuka tu sekali dengan 6 Muslim lah. Okey. Kalaulah kita boleh kongsikan bau wangi ni kepada penonton, memang sangat-sangat terujalah baunya. Okey, Corporal Arif, ini resepi daripada macam mana tu? Daripada Sarjan Adam ke ataupun resepi turun-temurun ke? Macam mana? Sarjan Adam. Sarjan Adam. WHI kongsi sampai ke kemuncaknya jika sebelum ini kami berpeluang untuk berbuka bersama anggota, tetapi hari ini pengalamannya berbeza, suasananya berbeza dan perasaannya juga berbeza apabila kami berpeluang untuk bersahur bersama dengan wira-wira negara ini. Dan sebenarnya sebentar tadi kami bersama dengan anggota-anggota di sini telah meredah hujan lebat sewaktu persiapan untuk bersahur telah sedang dilaksanakan, dan ini menunjukkan yang tidak kira lah hujan ataupun panas, anggota barisan hadapan kita sentiasa bersiap sedia untuk melaksanakan tugasan dan juga aktiviti seharian mereka. Jadi Syira dan juga semua yang ada di sini, inilah signifikasinya WHI Kongsi, di mana kami bukan sahaja ingin berkongsi sumbangan dari sudut barangan, tetapi juga sedikit tenaga untuk mereka yang sentiasa bekerja keras dan dengan penuh dedikasi. Dan inilah cara kami menghargai pengorbanan mereka. Sebenarnya hari ini kita juga sangat-sangat bertuah sebab di WHI Kongsi ni bukan sahaja kita dapat bersahur bersama dengan anggota di barisan hadapan, tetapi kita juga dapat bersama-sama dengan Panglima Tentera Darat, iaitu Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Hafizuddin bin Jantan. Apa khabar Tan Sri? Baik, terima kasih banyak. Tan Sri, terima kasihlah kerana sudi menerima kehadiran kami di sini. Tan Sri, bagaimana Tan Sri melihatlah antara inisiatif yang dilakukan oleh wanita hari ini sendiri dalam WHI Kongsi ni untuk sama-sama bersahur ataupun menyantuni wira-wira negara ini di barisan hadapan? Pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada pihak wanita hari ini kerana telah susah payah mengambil inisiatif ini. Pada pandangan saya, ini merupakan satu manifestasi terhadap kesedaran yang telah sedia ada di kalangan masyarakat terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota Tentera Darat di kawasan perbatasan negara, khususnya di sini pada hari ini ada di operasi Merpati 7 Brigade di Pos Tanjung Sepang. So it is not about creating the awareness, ini menunjukkan bahawa telah ada kesedaran di kalangan masyarakat dan ini dibuktikan oleh inisiatif yang telah diungguli oleh wanita hari ini. Kita berharap lebih ramai lagi anggota masyarakat sana akan lebih faham bagaimana cabaran-cabaran yang terpaksa diharungi oleh anggota-anggota yang beroperasi saban tahun dalam memelihara keselamatan dan keamanan negara, terutamanya dalam negara ataupun rakyat tengah sibuk melakukan persiapan untuk jalani sambutan Hari Raya yang akan datang, insya-Allah. Kebajikan dan kesejahteraan warga Tentera Darat sentiasa menjadi agenda utama kita, malah menjadi salah satu daripada teras utama dalam perintah urung saya sebagai Panglima Tentera Darat ke-30. Dan kesejahteraan yang kita maksudkan ini bukanlah hanya sekitar kepada menyediakan kediaman yang selesa bagi anggota dan keluarga mereka, kita juga pastikan bahawa mereka dapat melaksanakan tugas dengan secara efektif dan optimum.
Harapan saya kepada semua anggota yang terlibat supaya laksanakanlah amanah dan tanggungjawab ini dengan sebaik-baik mungkin. Yakinlah bahawa setiap pengorbanan yang saudara berikan akan mendapat balasan yang baik. Sama ada kita orang Islam, kita percaya setiap perkara buat kita amalkan sebagai ibadah akan mendapat balasan pahala yang setimpal dengan amalan kita. Bagi yang lain, lakukanlah ini sebagai melunaskan tanggungjawab kita, tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita bagi membolehkan rakyat dan seluruh masyarakat Malaysia ini dapat hidup selesa dalam keadaan aman dan tenteram, khususnya dalam saat-saat negara ataupun masyarakat berbuat persediaan menghadapi perayaan. Wanita turut memainkan peranan penting dalam tunggak pertahanan negara. Malahan, setiap tugasan yang diberikan akan digalas dengan sebaik mungkin demi tanggungjawab dan amanah kepada negara tercinta. Saya telah berkhidmat dalam Tentera Darat Malaysia selama 5 tahun dan saya telah terlibat dengan 3 operasi. 2 operasi dalam negara dan 1 operasi luar negara. Saya merupakan pegawai perubatan daripada Batalion Kelima Regimen Askar Melayu Diraja dan saya bertanggungjawab memastikan kesihatan kesemua anggota dan juga keluarga Batalion Kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Sebagai wanita dalam tentera, spesifikly ialah pegawai perubatan dalam regimen, walaupun mengandung, sebenarnya tiada banyak halangan yang saya hadapi. Semasa saya di Turki, semasa Ops Starlight 2 adalah akhir-akhir itu adalah pada bulan puasa. So saya berpuasa, saya dapat pengalaman berpuasa semasa misi di Turki. Misi Ops Starlight 2 itu adalah pengalaman yang paling saya tak dapat lupakan kerana saya bertugas di dalam kawasan yang sangat berlainan, di kawasan bencana di dalam hospital Medan yang kita set up sendiri. Di sana cuaca adalah kita jangka -2, tapi sebenarnya dia boleh pergi sampai -10. So, jadi kita sangat tidak begitu prepare sebab kita diberi 24 jam sahaja untuk diatur gerakan. Walaupun dibekalkan pakaian dan semua, tapi mesti ada juga yang tercicir kan. Jadi alhamdulillah penduduk di sana yang sebenarnya menderma walaupun diorang adalah mangsa. Saya sebagai amir pasukan, saya teknikal. Sekiranya ada beberapa aset seperti senjata, meriam. Dalam kerosakan saya akan terus ambil tindakan seterusnya. Tugas saya selalunya akan memastikan peralatan aset tentera darat yang di bawah naungan saya memberi output yang dikehendaki, mobiliti, kuasa tembakan dan teknologi maklumat bagi menjamin kebolehgunaan dan kebolehan. Dah selesai kita melihat anggota berbuka puasa di Medan dan juga bersahur, dan nampaknya WHI Kongsi edisi tahun ketiga 2024 dah pun sampai ke penghujungnya. Dan kita nak melabuhkan tirai kita di sini di Pos Tanjung Sepang ini. Tapi sebelum tu mewakili pihak penerbitan TV3 dan juga TV3 sendiri, saya dan kami semua ingin menyerahkan simbolik sumbangan 300 kotak ini untuk Tan Sri agih-agihkan kepada anggota yang berada di Pos Tanjung Sepang ini. Terima kasih. Sudi terima Tan Sri. Terima kasih TV3, terima kasih rakyat Malaysia. Saya Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Hafizuddin bin Jantan, Panglima Terdarat dan seluruh warga terdarat dari Pos Tanjung Sepang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Gerah sedia.